Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah sekali lagi hari ini hari Ahad, kepada rakan-rakan yang berada di negeri Johor, yang berada di utara, hari ini hari Ahad ni adalah hari pertama bekerja. Ini bulan Januari. Saya beberapa hari ni asyik tersilap sebut bulan Disember. Jadi sekarang ni hari ni sebenarnya kita dah masuk bulan Januari. Saya sendiri yang biasa sebut Disember kan. Okey. Baik, kepada rakan-rakan semua, saya sekali lagi Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua. Dan semoga kita dapat melalui satu lagi hari yang seterusnya dalam hidup kita dengan keadaan yang orang kata lebih tenang, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberikan kelapangan, dalam keadaan yang kita dapat ditemukan dengan jawapan-jawapan dan sumber-sumber penyelesaian kepada apa-apa persoalan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita cari solusinya. Jadi untuk itu tuan dan puan, Alhamdulillah sekali lagi. Jadi hari ini sebenarnya saya bawa satu lagi topik yang bukan berbentuk teknikal. Sebenarnya tuan dan puan, selain daripada membaca buku fizikal, sebenarnya tuan dan puan ada option untuk subscribe kepada audiobook, maksudnya mendengar secara audio lah buku-buku pilihan. Yang ini tuan dan puan boleh semak di mana-mana, orang kata online, ataupun mungkin tuan dan puan biasa dengan podcast ataupun Spotify. Jadi dia ada beberapa konten-konten kalau tuan dan puan tak sempat baca, boleh dengar. Tetapi bila dengar ni dia lain sikit. Saya masih lagi prefer ada teks, selain daripada dengar. Tetapi pada masa yang sama kena ada kombinasi. Jadi katalah kalau kita tak sempat baca buku sekalipun, dapatkan mana-mana audiobook yang sesuai untuk kita dapatkan input dan pengisian baru. Jadi tuan dan puan, tak kira lah sama ada kita ni usahawan ke ataupun apa-apa sajalah kerjaya yang kita ada sekarang ni, input membaca adalah satu benda penting yang kita kena buat dan kita kena beri kepada diri kita. Hak kepada diri kita ni, kita kena ada apa orang cakap mental satisfaction kan, mental satisfaction. Jadi kalau macam keperluan tubuh kita, kita makan, kita minum, kita tidur, rehat, kita buat aktiviti, semua itu adalah keperluan juga. Jadi jadikan membaca, maksudnya mendapatkan input daripada bahan-bahan bacaan sebagai satu orang kata keperluan diri kita. Jadi mungkin tuan dan puan nanti boleh share di Facebook masing-masing, apakah di wall Facebook masing-masing, apakah buku mungkin satu buku yang kita pilih untuk baca bulan Januari ni. Tak apa, mungkin kita tak dapat nak baca satu hari ataupun sebuah buku seminggu, tetapi sekurang-kurangnya kita ada bacaan bulanan. Kalau katalah buku tu tebal, 3 bulan sekali habiskan pun tak apa, maksudnya dalam tempoh 3 bulan 90 hari satu buku kita baca. Jadi kena ada input tu tuan dan puan, sebab kita ada banyak input lain. Jadi buku satu tak apa, tapi yang lain tu tuan dan puan ada baca artikel, tuan dan puan ada dengar audiobook, tuan dan puan ada orang kata input-input lain selain daripada bacaan. Jadi tak apa. Jadi sekurang-kurangnya ada satu buku yang kita pilih, yang kita baca 3 bulan sekali ke, sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, satu hari satu ke kan, ikut kapasiti kita lah, tapi kena ada. Alhamdulillah. Jadi untuk bab-bab personal tu, macam katalah kita sebagai orang Islam mengaji Al-Quran, itu saya tak nak sentuh kerana itu adalah perkara yang bagi saya memang yang kita sendiri ada. Tapi kalau macam baca buku duniawi ni baca buku duniawi ni kadang-kadang kita kalau tak masukkan dalam jadual dia tak jadi. Jadi yang bacaan-bacaan yang berbentuk lain tu, tuan dan puan, saya yakin memang dah ada. Saya punya assumption tuan dan puan semua dah ada. Alright, okay. Jadi hari ini sebenarnya saya bawakan satu lagi topik. Sebenarnya topik ni tuan dan puan, saya nak bincangkan daripada sebuah buku yang bertajuk How Successful People Think, yang ditulis oleh John C. Maxwell. Tuan dan puan mungkin dah biasa dengan buku-buku beliau, tetapi ada satu kandungan daripada buku yang bertajuk How Successful People Think ini yang saya nak bawa kepada perbincangan hari ini. Jadi rata-rata tuan dan puan, terutama kita lah kan, sebagai usahawan, kita perlu orang kata input yang sentiasa dan berbentuk semasa supaya kita orang kata keep ourselves up to date. Itu satu. Dan juga kita kata kita nak bagi kita punya mental challenge and mental satisfaction at the same time. Jadi untuk emosi kita pandai, kita tahu apa nak buat, macam mana nak tenangkan diri, macam mana nak penuhi keperluan kita punya kegembiraan, yang itu kita
kita dah biasa macam mana kita nak orang kata bagi badan kita rehat, apa yang perlu orang kata dicukupkan, tidur ke rehat ke apa, yang itu banyak, yang itu biasa. Jadi salah satu yang kita kata kita perlu beri juga adalah kepada mental kita, iaitu kepuasan mental tadi, mental satisfaction. Jadi antara salah satunya adalah untuk kita melatih mendisiplinkan otak kita untuk fikir, untuk kita berfikir. Thinking is difficult. Berfikir ni adalah satu aktiviti yang susah, berat dan memenatkan. Penat sebenarnya tuan dan puan. Itu sebabnya kalau macam kita pergi mesyuarat satu hari, balik kita akan penat. Ataupun kita kata kita ada sesi brainstorm, satu hari, 2 hari, 3 hari kita ada bootcamp ke apa kan, semua tu sebenarnya kita penat kerana kita perlu berfikir, deep thought. Bila kita berfikir tu, ia adalah satu aktiviti yang susah dan sebenarnya mengambil banyak tenaga. Jadi kita kena disiplinkan supaya kita sentiasa berfikir, kerana dengan berfikir itu kita dapat hidup. Kita menghidupkan semua elemen-elemen kita sebagai seorang manusia. Baik, jadi untuk itu hari ini saya sebenarnya bawa perbincangan ini hasil ataupun kata daripada pembacaan daripada buku-buku, sama ada buku yang memang buku fizikal ataupun mungkin dalam bentuk e-book ataupun sebahagiannya daripada audiobook. Jadi ini adalah salah satu bab ataupun satu bahagian kecil yang ada dalam buku bertajuk How Successful People Think, ditulis oleh John C. Maxwell. John C. Maxwell ni ada banyak buku-buku leadership yang ditulis. Tuan dan puan boleh Google dan cari, ada banyak buku beliau. Jadi boleh tuan dan puan jadikan dia sebagai salah satu orang kata pilihan lah. Alright, terima kasih. Waalaikumsalam Puan Akmal. Saya dapat lambat sikit notification ni, walaupun dia namanya live, tapi talian internet saya mungkin agak lambat, jadi saya nampak notification tu lambat sikit. Okey, saya terus kepada apa yang dibincangkan dalam buku ini tentang cultivating big picture thinking. Dia ada sebut bahawa kita kena sentiasa mendisiplinkan diri kita supaya berfikir, ramai orang dalam buku ni banyak dibincangkan lah poin-poinnya. Jadi ada satu bahagian saja, sebenarnya bahagian kecil yang saya ambil ni, dia bawa perbincangan kepada 6 perkara, 6 perkara ataupun 6 tindakan yang kita buat supaya kita dapat membina cara fikir dengan big picture. Big picture ini dibincangkan dalam buku ini mengikut orang kata daripada segi praktikalnya apa yang saya faham, kita tidak melihat satu perkara itu just dalam skop yang kecil sahaja, tetapi kepada skop yang lebih besar. Jadi kalau dalam konteks kita tak melihat tentang diri kita saja. Jadi kita tak fikir pasal kita saja, tetapi kita fikir lebih daripada itu. Kalau kita kata bukan hanya keluarga kita, isi rumah kita saja, tetapi dalam kelompok masyarakat yang lebih besar. Jadi kalau kita kata bukan kita tak fikir orang taman di kawasan perumahan kita saja, tapi kita fikir apa yang berlaku di daerah kita. Dia bila kita kata big picture ini, maksudnya kita boleh imagine macam itu, kita tak fikir satu kelompok tu sahaja, tetapi banyak lagi. Kita tak fikir satu perkara yang immediate sahaja, tetapi kita fikir yang lebih jauh. Jadi katalah kalau dalam bahagian planning, kalau kita kata kita merancang, kita tak fikir tentang nak merancang hari ni macam mana, esok macam mana, tak, tapi kita fikir nak merancang untuk 12 bulan. Ataupun orang kata 3 tahun, 5 tahun. Itu maksudnya dia nampak big picture. Akhir sekali kita nak macam mana. Kalau macam kita kan, kita orang Islam kan, kita dah biasa disebut akhir sekali, maksudnya big picture ini, big picture kita ni memang dah tahu. Kita kata kita nak masuk syurga contohlah, big picture kita tu. Jadi kita dah tahu hujungnya kat sana. Jadi bila kita tahu hujungnya kat sana, apa-apa yang berlaku sekarang, apa-apa yang kita lalui ini, dia tak dapat lari. Dia mesti akan akhirnya membawa kita ke hujung sana. Tapi macam-macam lah caranya berbeza lah. Apa yang kita buat ni mungkin berbeza daripada orang lain, daripada satu dengan yang lain. Dia banyak, tetapi kita dah tahu big picture-nya tu tadi apa, yang hujung sekali tu, maksudnya dalam konteks yang lebih besar. Jadi antara perkaranya yang disebut apabila kita kata kita cultivate big picture thinking ini, sebenarnya yang pertama, it allows us to lead. Dalam buku ni dibincangkan, dia sebut yang pertama, it allows us to lead. Jadi kalau kita kata kita ada isu, contohlah kita kata macam mana saya nak lead, lead tu macam mana, apa yang saya nak lead. Jadi salah satu perkara adalah untuk kita mula membina satu disiplin untuk kita
think in big picture. Maksudnya kita fikirkan tu jauh ke depan. Katalah contoh, saya bagi contoh-contoh yang kecil supaya kita boleh reflect. Sebab nak bagi contoh-contoh besar kadang-kadang susah kita nak relate. Katalah contoh kita kata kita nak beli kereta. Kalau kita kata kita nampak big picture dia tu, kita tak tengok hanya kita beli kereta bulan-bulan bayar 600. Okey, boleh cukup duit. Kita tak fikir setakat tu sahaja. Kita akan fikir benda lain. Contoh kita akan fikir tentang dia punya maintenance, kita akan fikirkan tentang komitmen tahunan, road taxnya, insurance-nya, kita akan fikirkan risiko. Maksudnya kita bila fikir tu orang kata kita fikir beyond daripada apa yang dekat tu. Macam kalau kita kata okey, boleh mampu bayar tiap-tiap bulan. Itu adalah satu yang dekat, immediate. Dia bukan yang ultimate. Jadi kalau kita fikir yang ultimate, maksudnya dia akan membolehkan kita bergerak dengan lebih efisien. Contoh kalau kita beli kereta, kita dapat bergerak untuk buat kerja kita dengan lebih produktif. Contoh kita boleh naikkan produktiviti kerja kita. Jadi dia akan lebih jauh kita fikir tu, bukannya hanya fikir okey boleh bayar bulan-bulan, okey belilah. Dia tak macam tu. Itu satu contoh yang ringkas lah. Jadi it allows us to lead. Dengan adanya big thinking ni, orang kata thinking with big picture ni, it allows us to lead. Jadi bila kita kata bila nak lead ni, kita bukan hanya sahaja jadi orang yang bagus, bukan hanya jadi seorang yang bagus lah. Maksudnya kita ni good person. Bukan hanya sebagai good person, tetapi bagaimana kita nak bawa ataupun kita nak accomplish benda-benda yang kita buat tu tadi. Jadi bila kita ada big picture ini, kita akan dapat bukan sahaja jadi orang yang baik, tetapi kita kata journey, perjalanan yang kita capai itu tadi akan lebih bermakna. Jadi bukan hanya kerana apa yang kita buat tuan-tuan dan puan. Dalam buku ni dia bincangkan juga, dia adalah penting juga kita melihat apa yang perlu dibuat. Dia bukan hanya bila kita buat tu, tetapi penting juga apa yang kita buat. Kadang-kadang kita sibuk fikir apa nak buat, tapi bila nak buat tu kita tertinggal. Bila nak buat, kita dah tahu dah. Contoh, contohlah, dalam bisnes ni kita kena ubah kita punya sales and marketing strategy, contoh. Tapi kita dah tahu apa nak buat dah, tapi bila nak buat? Kita kata sekarang ni PKP tak payahlah, tunggulah tahun depan. Jadi kalau kita ada satu orang kata big picture punya thinking, kita akan nampak benda tu, kita tahu bila nak buat. Jadi kalau kita kata nak ubah strategi, nak ubah ni, nak betulkan, jadi dia tahu bila nak buat semua tu. Dia tahu apa nak buat dah, tapi bila nak buat. Itu yang bermakna kalau kita ada isu-isu tu lagi, maksudnya kita perlu untuk melihat semula cara kita berfikir, kena berfikir secara big picture. Itu antara perkara yang dibincangkan dalam buku ni. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan juga dalam buku ini bahawa apabila kita ada big picture thinking ni tadi, kita dapat fokus kepada kita punya target, kita punya sasaran. Contohlah target kita kata dalam tempoh tahun 2021 kita nak langsaikan hutang 2 kredit kad, contoh. Jadi bila kita tahu dia punya big picture, maksudnya apakah ultimate goal kita tu, ataupun apakah kesan yang paling besar tu bila kita dapat settlekan hutang kredit kad kita tu. Dia bukan hanya kerana sebab hutang bayar. Jadi bila kita tahu ataupun kita fikir tu, sebab fikir ni susah, jadi kita kena fikir apa sebenarnya kesan yang lebih besar, yang lebih jauh apabila kita buat perkara tu. Jadi dia akan mendorong kita kepada fokus kepada target kita tu tadi. Jadi contoh mungkin dalam cita-cita kita dalam senarai kita nak target bahawa dalam tempoh 3 tahun ini kita akan menjadi seorang ketua. We are going to be a locally recognized leader, contoh. Jadi kita kata locally recognized tu macam mana? Adakah kita recognized by apa? Jadi contohlah, saya ada kawan dia kata dia memang nak dapatkan satu recognition dalam kategori SME. Jadi antara perkara yang dia buat adalah dia daftar status SME di SME Corp, contohlah dia buat macam tu. Jadi bila dia tahu apa big picture, bila dapat recognition as SME tu apa sebenarnya kesan dia yang lebih besar tu, bukan hanya kerana dapat nama, tak, apa kesan dia. Jadi bila dia tahu kenapa dia buat tu, dia fikir secara big picture tu tadi, dia dapat fokus kepada target dia tu tadi.
Fokus target dia kata okey berapa, dia akan ambil masa ke apa ke, dia dah target dah okey tahun 2021 ada satu local recognition as leader of an of a SME company. Jadi yang dia pilih adalah perkara-perkara yang dia buat tu. Kadang-kadang local recognition ni as good as tuan dan puan dapat title datuk kan. Jadi dia ikut apa you punya big picture tadi tu. Jadi tuan dan puan, bila kita kata kita think big picture ni, dia akan keeps us to our target. Apa target kita tu tadi? Alright, itu nombor 2. Ini perkara yang dibincangkan dalam buku tu dia ada banyak contoh lain, tapi saya bawakan contoh saya lah. Saya bawakan contoh dalam konteks perbincangan yang saya boleh relate dengan tuan dan puan. Yang ketiga, ia membenarkan bila kita think dengan big picture ni, dia membolehkan kita lihat apa yang orang lain lihat. Contohlah, seolah-olah kita kata we can understand what they are facing. Kita boleh be in another person's shoes. Contoh sekarang lah tuan dan puan, kita kata kita kata okey, tentang situasi katalah banjir. Dekat kawasan saya memang tak ada banjir, contohlah kita kat Selangor, tetapi apakah kita boleh faham ataupun apakah kita boleh faham keadaan orang-orang yang sekarang ni dilanda banjir. Contoh kalau yang ada kebun, habis semua tanaman musnah. Katalah sepatutnya 2 bulan lagi menuai. Contohlah jenis tanaman tu, katalah kebun ladang pisang, contoh pisang. Sepatutnya 2 bulan lagi dah boleh tebang pisang tu dan jual. Katalah ada 5 ekar tanah. Bila banjir, habis semua. Tuan-tuan boleh bayangkan ke tidak? Jadi kalau kita kata kita ada cultivate kita punya big picture thinking, kita boleh faham keadaan orang-orang tu, berapa banyak kerugian yang ditanggung. Kalau surut sekalipun, dia bukannya semudah okey surut tanam terus hidup balik, tak. Keadaan tanah tu nak kena dibaiki, soil condition tu kita kena check balik, dia nak tanam balik dengan kerugian tu dalam tempoh berapa lama tu. Jadi perkara-perkara ni kalau kita tak biasa dengan big picture thinking, kita tak akan faham. Kita tak boleh nak memahami keadaan tu, kita tak boleh look beyond ourselves. Jadi kadang katalah contoh yang kita kat Selangor, kita kata kita PKP, kita tak boleh bergerak, kita ada isu-isu yang orang kata menghalang untuk aktiviti ekonomi tertentu tak boleh. Jadi kita tahu kita ada masalah, tetapi apakah kita ada kebolehan untuk look beyond ourselves, melihat lebih daripada keadaan kita. Jadi kalau dekat negeri lain yang kena banjir itu bukan hanya kerana situasi katalah pergerakan mungkin tak ketat macam di Selangor, tetapi keadaan mereka dah berbeza. Kalau rumah kena banjir tu, tuan puan bayang kalau rumah tu kalau sampai air sampai dada ke, sampai pinggang ke, habis rosak semua. Bila dah surut, bukannya terus boleh masuk hidup macam biasa, tak. Kena bersihkan dulu, kena macam-macam. Jadi perkara-perkara ni, kerugian ataupun orang kata kesusahan, kesukaran, cabaran yang dilalui oleh orang-orang lain ni, kita hanya boleh faham kalau kita ada cara fikir big picture. Dia itu macam itulah contoh macam kita jalankan bisnes, kita kata kita bisnes dengan partner. Kita assume kita tak boleh nak faham kenapa orang lain ada masalah berpartner. Sebab kita tengok, saya okey je, tak ada masalah. Kenapa orang lain ada masalah? Itu mesti dia yang tak pandai, saya pandai. Jadi itu bukan satu cara orang berfikir secara big picture. Dia bila kita berfikir secara big picture ni, it allows us to understand and see what others see. Dia membolehkan kita macam itu. Okey, yang keempat, apabila kita ada thinking, cara kita berfikir tu secara big picture, kita dapat mendorong teamwork. Kita dapat mendorong teamwork. Maksudnya it allows us to promote teamwork. Jadi pasal apa? Pasal kita boleh lihat we can understand what others can see and cannot see. Kita boleh faham kenapa orang tu macam itu. Kita boleh faham kenapa orang tu macam ni. Sebab kita dah biasa, kita dah disiplinkan dengan berfikir gaya big picture. Kita tengok dalam keadaan yang lebih luas.
bukan kat situ je, bukan. Kita tengok dengan keadaan yang lebih luas. Jadi antaranya, oleh kerana kita dapat tengok dia secara menyeluruh, maka kita dengan sendiri dapat mendorong teamwork tu. Kerana kita nampak, katalah okey, kumpulan ni dia macam ni, ada possibility macam ni, kumpulan ni macam ni, orang ni macam ni. Jadi kita boleh lead, kita boleh promote kepada teamwork tu tadi. Kalau kita tak ada big picture thinking, benda ni akan jadi susah. Itu kita kata kenapa macam mana tim saya ni tak ni jadi kita tengok cara kita fikir tu macam mana. Jadi orang kata big picture ni sebenarnya looking at the whole thing. Jadi nak look at the whole thing ni sebenarnya penat. It's difficult, it's not easy. Itu sebabnya kita kata tugas-tugas leader, ketua, kepimpinan ini, they have to look at the whole thing, not necessarily as a business owner. It also comes along when you lead a group of people. Bila kita kata kita jadi leader sahaja, katalah kita ada seorang di bawah kita yang kita kena lead, kita dah jadi leader. Tak kisahlah intrapreneur ke entrepreneur ke, tak kisahlah, kita dah seorang leader tu. Jadi kalau kita ada 2 orang yang perlu kita bimbing ataupun yang perlu kita ketuai, itu pun kita dah jadi leader. Memimpin diri sendiri pun dah jadi leader, tapi konteksnya lain lah, sebab diri kita sendiri kita sepatutnya ada control. Tapi kalau dengan orang-orang ni, ada perkara-perkara kita tak boleh control, ada perkara-perkara kita boleh control. Jadi itu adalah perkara yang memerlukan kita ni ada big picture thinking, looking things at the whole thing. Alright, okay, seterusnya yang kelima, apabila kita ada big picture thinking ini, kita tidak akan jadi orang yang boring. Kadang-kadang tuan dan puan, bila kita ada kawan dengan seseorang ataupun kita kenal dengan seseorang, kita rasa boring lah dia ni. Boring lah dia ni. Secara tak langsung kita tak sebut, tapi kita rasa boring lah dia ni, jadi kita tak nak jumpa dia selalu. Boring. Jadi tapi kalau kita ni ada big picture thinking, tak macam tu. Orang tak akan dapati kita boring. We are not. It keeps you from being boring. Dia akan mengelakkan kita jadi orang kata orang yang interesting. It makes you an interesting person. Itu ayat yang betul. When you have that big picture thinking, you will become an interesting person. Sebab banyak nak explore, because you are the person who look at the whole thing, Jadi bila kita whole thing tu, dia banyak macam-macam, dia tak satu benda je, tak adalah boring. Kita asyik bincang pasal ni, asyik cakap pasal ni, asyik orang kata discuss yang ini, asyik buat yang ini. Jadi bila kita kata kita ada big picture thinking, kita akan jadi orang yang lebih menarik. You become an interesting person. Itu disebut kat sini. Jadi antaranya kerana dia kata that person, siapa-siapa yang ada, ini yang dibincangkan dalam buku ni lah. Siapa-siapa yang ada big picture thinking ini, dia tidak hanya melihat perkara-perkara yang immediate, yang kat depan ni je, tak. Dia akan tengok yang jauh lagi ke depan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, bila tuan dan puan bercakap dengan mentor, dengan coach, tuan dan puan akan nampak benda-benda ni. Biasanya mereka tak akan bercakap tentang benda-benda yang immediate. Jadi dia tak akan, katalah contoh ada masalah ni, cerita masalah ni, ada masalah ni, cerita masalah ni, tak ada. Dia akan tengok benda yang lebih jauh, ultimate tu. Dia bukan yang benda immediate ni saja. Kita kata betul, perkara-perkara kecil ni kita kena selesaikan, tetapi kalau kita ada banyak sangat perkara kecil ni sampai kita lupa the ultimate goal kita tu tadi, big picture tu tadi. Jadi be someone with big picture thinking, so you become more interesting. You become an interesting person. Okay. Yang terakhir sekali, tuan dan puan, yang keenam, kita dapat melangkaui teritori yang kita sendiri tak nampak. Jadi kita dapat katalah contoh tuan dan puan, tuan dan puan, katalah tuan dan puan sekarang berada dalam satu industri atau satu bisnes, pusat tuition lah contoh. Jadi kalau tuan dan puan ini, kalau kita ada big thinking punya, kita kata big picture thinking of style, kita dapat orang kata keluar daripada orang kata teritori bisnes pendidikan. Jadi kalau katalah kita keluar, kita buat network, kita jumpa orang, kita ada perbincangan, kita tidak hanya terhad cara kita fikir, cara kita bercakap, idea-idea kita tidak hanya terhad kepada dunia kita sahaja, tak. Dia akan melangkaui, kerana kita kata kita ada big picture. Kita tahu walaupun kita ni bisnes pusat tuition contoh, kita tahu kita ni bisnes pusat tuition, tapi kita dapat open new horizon. Jadi contoh kita kata okey, bisnes pusat tuition, tapi dia merangkumi apa?
pembangunan jati diri individu yang belajar dengan kita, contoh pembangunan sistem dan proses-proses pembelajaran melampaui usia, contoh. Walaupun sebenarnya yang bisnes yang kita run tu hanya adalah pusat tuition untuk budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi kita boleh bercakap ataupun kita kata kita boleh melihat perkara-perkara yang melangkaui apa yang kita buat tu tadi. Jadi kadang-kadang tuan dan puan katalah kita mungkin hanya seorang guru, kata kita seorang guru, katalah kita seorang guru sekolah menengah, tetapi perbincangan kita, wacana kita, ataupun kita kata bila kita bercakap itu, kita nampak benda yang lebih besar, kita nampak kepada pembangunan generasi yang akan memimpin negara. Dia macam tu. Jadi itu yang kita kata sebagai big picture thinking. Kita tak melihat bahawa pembelajaran anak-anak sekolah, contoh kalau saya cikgu sekolah, saya tak melihat pembelajaran anak-anak sekolah tu untuk SPM sahaja, tak. Tapi saya lihat kepada pembangunan insan, pembangunan individu yang bakal mengetuai, bakal menjadi pemimpin dunia. Jadi bila kita lihat big picture, dia lain. Dia lain. Jadi tuan dan puan, itu sebenarnya perbincangan hari ini. Hari ini hari Ahad. Saya tak adalah buat perbincangan yang berat-berat. Tetapi pada masa yang sama tuan dan puan, apabila kita kata kita bawa perkara-perkara untuk berbincang, kita bawa perkara-perkara untuk kita perhalusi, kita dalami, bagus untuk kita lihat daripada perspektif yang berbeza. Look at things from different angle. Saya sendiri sebenarnya dalam proses belajar, saya pun sentiasa belajar. Belum pandai lagi, tak habis lagi. Ada perkara-perkara yang kita dah pandai, ada perkara-perkara yang kita dah kuasai, tetapi ada banyak lagi perkara yang kita perlu pelajari dan perlu kuasai. Jadi belajar buat. Jadi antara perkara yang tuan dan puan saya nak ajak tuan dan puan semua sama-sama adalah, setiap kali kita belajar tu, salah satu cara untuk mengukuhkan pembelajaran kita adalah dikongsikan dengan orang lain. Jadi salah satu cara yang paling mudah untuk tuan dan puan kongsi adalah melalui social media. Kalau tuan dan puan selesa tulis. Kalau tuan dan puan lebih orang kata ada kapasiti, kena cuba ada kapasiti, kongsikan dalam bentuk video. Kalau tak boleh buat live, tak apa, buat video. Maksudnya rakamlah, pandai edit. Macam saya tak ada kapasiti. Bukan tak ada kapasiti, maksudnya time tu limit sikit. Jadi banyak video-video saya yang saya buat adalah berbentuk live yang saya tak edit. Jadi ini kapasiti masing-masing. Jadi kita buat mengikut kapasiti kita buat dulu tuan dan puan. Jadi kita ada dengar kisah-kisah motivasi macam Khairul Amin 4 tahun bagi resepi percuma 1 minit. Nak hasilkan video 1 minit tu tuan dan puan, dia bukannya kerja 1 minit, tak. Jadi itu saya kata tadi, kapasiti. Jadi dalam tempoh 4 tahun kemudian baru dia dapat orang kata cipta trust tu sampai boleh jual dalam 10,000 unit dalam tempoh 1 jam. Itu maksudnya kepercayaan, the trust that has been built for the past 4 years by giving free content through 1 minute video. Saya pun suka juga tengok video dia sebab dia 1 minit saja, tak banyak. Tapi tuan dan puan, itu adalah mengikut rancangan masing-masing. Jadi salah satu cara untuk kita strengthen, untuk kita kuatkan apa-apa perkara yang kita belajar adalah dengan sama ada kita belajar daripada kelas ke, seminar ke, baca ke, kongsikan semula dalam konteks dan perspektif masing-masing. Lebih baik dari segi applicationnya kan. Jadi tuan dan puan, yang hari ni yang saya kongsikan ini, Cultivating Big Picture Thinking, ini adalah sebahagian daripada konten dalam buku, sebahagian kecil aja lah sebab dia banyak buku tu konten dia banyak. Sebahagian kecil saja yang saya bincangkan dalam buku How Successful People Think, ditulis oleh John C. Maxwell. John C. Maxwell ni dia banyak buku, ada banyak buku leadership apa semua, tuan dan puan boleh semak. Yang ini adalah salah satu audiobook dan juga book yang ada, tuan dan puan boleh semak. Jadi ada perkara-perkara penting yang macam kita kata nak generate idea, how to become better thinker. Ada banyak perkara yang dibincangkan dalam buku tu yang menarik, yang mana saya tahu bahawa saya kena buat. Jadi salah satu cara untuk saya enhance, untuk saya strengthen perkara-perkara ni adalah kongsikan semula dalam platform video. Nak menulis tu adalah benda yang ditulis tapi kapasiti itulah sekali lagi tuan dan puan, masa. Jadi bergantung kepada masa kita tuan dan puan. Kalau ada banyak masa, lebih masa, boleh tulis, jadikan video, jadikan podcast, ikut
Tapi macam saya ada tulis sikit-sikit. Selebihnya tu tulis santai-santai saja, dan komitmennya adalah dengan menyediakan video-video begini. Jadi tuan dan puan yang menonton di platform Facebook ataupun menonton di platform YouTube, saya ucapkan terima kasih, dan kepada yang sentiasa sokong dan follow video-video ini, saya yakin ada poin-poin tertentu, ada maklumat-maklumat tertentu yang akan memberi manfaat kepada tuan dan puan, dan semoga kita semua menjadi seorang khalifah yang bermanfaat dan sentiasa membawa orang kata perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya habiskan sesi hari ini hari Ahad, selamat berhujung minggu. Dan kepada rakan-rakan yang hari ini pertama kali hari bekerja ni hari ni bukan hari pertama kali minggu ni, hari pertama bekerja untuk rakan-rakan di Johor, untuk rakan-rakan di utara, hari ini hari pertama minggu ini untuk memulakannya. Jadi semoga hari Ahad ini merupakan hari yang produktif, hari yang baik untuk tuan dan puan meneruskan rancangan yang sudah ada. Jadi oleh itu insya-Allah kita doakan semua. Terima kasih Puan Akmal. Assalamualaikum.